Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wa mursalin alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna faman. Konnichiwa, sir. Konnichiwa. Hai. Bagilah salam dulu kalau ya pun. Okey, apa khabar semua abang kakak? Saya harap semua abang kakak berada di dalam keadaan yang sihat-sihat belaka hendaknya, dirahmati. Abang saya dapat masuk Uni KL. Oh, alhamdulillah, dapat kos apa tu? Dapat kos apa tu? First time saya masuk kelas saya. Kepada mereka yang first time masuk kelas saya ingin menyampaikan sedikit berita iaitu takziah. Ya, takziah. Kepada mereka yang baru masuk kelas dengan saya, baru kenal muka ni muka siapa? Takziah diucapkan. So jahatnya sir, takziah dibaginya kat anak murid. Iyalah, habis nak bagi apa? Takkan tahniah. Okay. Jadi, kenapa saya katakan takziah? Iyalah, cuba tengok nota. Untuk pengetahuan awak semua, anda ingin belajar apa itu sejarah? Belajar dengan Firdaus. Jahatnya perangai kan. Masuk kelas dengan Firdaus. Jadi macam saya ni suka buat benda pelik. Betul. MC Plus bagi tahu kepada cikgu-cikgu sekalian, kita akan buat ilmu free. Ilmu free tolong kita akan fokuskan kepada revision. Saya gelak sinis. Oh, tidak berlaku. Kenapa? Sebab this is what do we call that, yeah? One of the rare opportunity for me to meet with a lot of students, yeah. Assalamualaikum sir, dan nak sobonta sambil dan donga apa so cakap, dia cakap noroi. Sir, rambut sir memang macam tu Awak nak rambut saya macam mana lagi? Janganlah macam ni. Sir, kenapa sir pandang sebelah kanan? Sebab awak kat sini. Tak payah lambai, jangan lambai, tak payah. Tak ada siapa nampak pun. Ya? Okey. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kan sekarang kan fashion rambut Messi sikit kan. Yalah, Messi kan tak kalah. So macam Messi kalah kan? Messi kalah kan? Saya tak tengok bola. Saya main teka je. Saya tak tengok bola. Saya harap kita tengah tunggu 5 minit nak tunggu kawan-kawan kita masuk. Kan. Bila lagi ramai kawan kita masuk, lagi banyaklah kita belasah doang. Ya. Untuk pengetahuan semua, saya tak dapatlah nak check. Hari ni rare 2 muka surat nak buka kamera. Yang buka kamera hari ni 2 muka surat. Saya terpaksa tekan next. Hari-hari biasa tak berlaku. Ya, tak berlaku. Kena merayu, tolong. Macam tu. Sir, Messi menang. Sir. Oh, Messi menang. Oh, I'm sorry. Awak tak tengok bola. Saya tak tengok bola. Habis saya buat apa? Saya banyak buat tak tahu. Saya tak boleh cakap saya buat tahajud sebab saya tak buat. Nanti saya nipu. So, maksudnya saya kan. Seorang NIM 9 ke? Tak. Saya duduk di Negeri Sembilan. Seremban lebih tepat. Sekitar dengan Senawang. Nak datang rumah boleh? Datang. Tapi dah sampai Senawang baru beritahu. Hantar live location baru saya bagi alamat rumah saya. Datang rumah boleh makan tak sir? Jangan risau. Datang rumah insya-Allah pinggan tersedia untuk awak basuh. Apa awak ingat datang rumah saya dah bagi awak makan, pinggan saya basuh. Sorry sikit, basuh sendiri. Tahu kan sinki kat mana kan? Tahu kan guna sponge tu apa? Yeah? Jadi abang kakak sekalian, jadi hari ni kita akan buat benda lain sikit. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita bagi yang beramai, mari kita bersama-sama menadahkan tangan untuk baca doa bagi yang bukan berikan bila doa dan bertafakur muka ajaran masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Sir tahu tak As-Sofa Rembau? Lah tak tahu. Okay? Awak semua ingat saya ni menghafal ke nama sekolah? Sir tahu tak sekolah saya? Mana saya tahu sekolah awak kat mana?
Okey, nanti ajar tak cara nak jawab esei. Ni nak cerita abang kakak. Di dalam ilmu free bersama dengan orang ini. Nampak dahinya luas. Kenapa besar dahi kamu? Ya, dahinya luas. Okey, bersama dalam kelas hari ini awak nampak ada soalan, "Sir, kita nak buat latihan ke?" Ya dan tidak. Sebenarnya pelajar tingkatan 1 dia cukup benci. Awak tahu dulu dia cukup benci bila saya kata, okey, bila saya kata ya dan tidak. Cukup benci. So ni asyik ya dan tidak. Ya dan tidak. Pertama sekali pelajar-pelajar, abang kakak sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, awak kena tahu yang pertamanya, perkara paling penting di dalam mata pelajaran sejarah dan juga geografi, sebab saya ajar dua-dua, adalah bukannya bab apa yang masuk. Bukan. Lepas ni, awak balik sekolah awak semua, kalaulah awak jumpa cikgu awak, wahai cikgu yang dikasihi sekalian, saya nak bertanya. Bukan pergi tanya kat cikgu tu, "Cikgu, bab berapa masuk?" Salah. Soalan yang awak kena tanya kepada guru awak adalah, "Cikgu, exam nanti formatnya macam mana?" Kenapa kena tanya yang tu, sir? Sebab bila awak tahu formatnya macam mana, insya-Allah mudah untuk kita tentukan bab berapa yang masuk. Oh, yeah. Untuk pengetahuan semua yang tak kenal dengan saya ni student panggil saya apa? Bomoh sejarah geografi. Dulu awal tahun tak ada benda tu. Dia dah hujung-hujung, dah pertengahan tu, baru ada bomoh sejarah geografi. Kenapa? Saya ramal bab tu masuk, dia masuk. Saya kata soalan ni masuk, dia masuk. Bomoh. Cuma saya tak pakai itulah mainan tak ada. Jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita fahamkan terlebih dahulu apa itu format. Apa itu format? Pertama, kalau kita tengok Kementerian Pendidikan sudah pun keluar format peperiksaan yang baru dipanggil sebagai format peperiksaan sumatif. Okey, format peperiksaan sumatif. Ataupun ada setengah sekolah dia panggil sebagai UASA. Bukan nasi goreng USA, tetapi dia panggil UASA. Apa itu UASA? Bunyi macam gempak kan? Ujian akhir sesi akademik. Kan? Nama power. Padahal maksud sebenarnya apa? Ujian akhir tahun. Yalah, sesi akademik maksudnya persekolahan lah. Akhir sesi persekolahan maksudnya apa? Akhir tahun lah. Siapa sini akhir sekolah pertengahan tahun? Betul? Itulah mana. Tapi dia tukar nama. Supaya nampak apa? Supaya nampak macam gempak sikit. Supaya nampak gempak sikit. Jadi bila katakan tentang format, di dalam sejarah, format ada, mengikut format ada berapa bahagian? Siapa tahu? Ada berapa bahagian? 3. Salah. Sebenarnya ada 4. Saya tak tipu. Memang ada 4. Dia ada 4 bahagian. Dia ada bahagian A, dia ada bahagian B, dia ada bahagian C dan juga dia ada bahagian D. Gimana kita? Saya tahu D tu apa, sir? Tak, awak tak tahu. Pertama, untuk bahagian A, kita ada 20 soalan objektif. Bahagian B, kita ada berapa soalan? Kita ada 3 soalan subjektif. Bahagian C, kita ada 2 soalan AC. Tapi daripada 2 ini, awak hanya perlu pilih 1 soalan sahaja. Dan lepas tu dekat sini kita ada 1 soalan kerja lapangan. Kerja lapangan. Boleh faham kat situ? Okay? So dekat sini settle. Oh, inilah dia. Ya, benar. So, cikgu saya kata bahagian kerja lapangan ni tak termasuk pun dalam format peperiksaan. So, kalau dia tak masuk, kenapa markah dia dicampurkan dengan markah peperiksaan? Pam.
Okey. Sebab tu Syeba Ichus kena tanya. Sebab itu penting. Jadi kalau kita tengok markah pula, kita tengok pada markah terlebih dahulu. Soalan pada bahagian A, soalan objektif 20 markah, subjektif 40 markah, esei 20 markah, kerja lapangan 20 markah. Tambah semua dapat 100. Okey, dengar. Cikgu saya buat kuis. Masuk markah dalam peperiksaan. Dia gantikan kerja lapangan. Kerja lapangan tu apa? Kerja khusus. Dia akan bagi awak tajuk, awak kena buat macam ala-ala folio. Okay? Alright. Soalan esei tu 3 jadi 1 2. Bukan 3. Okay? Kenapa exam PPT soalan esei kena pilih lebih daripada 1? Sebab sewaktu peperiksaan pertengahan tahun awak, format ini belum keluar. Hai Abang Zahin, Cik Hamzah, sihat Cik Hamzah Okey. Tengok dengan student. Abang dia pun saya kenal. Kan? Tak, sir. Cikgu saya buat kerja lapangan dan kuis. Takziah diucapkan. Adakah format ini sama dengan subjek lain? Tidak. Dengan geografi sama tak? Tidak. Okey? Itu kena tahu. Lepas tu, dia kata, ada juga student tanya kat sini, sekolah saya tak ada kerja lapangan. Kalau sekolah yang tidak menggunakan kerja lapangan, dengar semua orang kat sini. Sekolah yang tidak menggunakan kerja lapangan, kebiasaannya guru itu akan ambil markah kerja lapangan tersebut daripada buku aktiviti. Dia akan ambil daripada buku aktiviti. Sesiapa yang tak siap buku aktiviti, tepuk dada tanya sendiri. Okey? Settle dekat sini. Kenapa saya katakan format ini paling penting? Abang kakak, eyes on me. Okey? Eyes on me. Dengar baik-baik. Kenapa format dulu, di dalam format yang lama, soalan esei ada 4 soalan. Awak kena pilih 2. Markah dia 40. Secara jujur, saya lagi suka format yang lama. 4 soalan, pilih 2. Student yang bila tengok format, dia nampak, oh dulu 4, sekarang pilih 2. Sekarang dia bagi 2, kena pilih 1. Senangnya. Tak. Kenapa saya kata macam tu? Okey, silibus tingkatan 1 ada berapa bab? Sejarah. Very good. Ada 8. 4 soalan, kita ambil skema ataupun format PT3. Dia ada 4 soalan. 4 soalan tersebut biasanya datang daripada 4 bab. 4 bab daripada 8 bab. Jadi, secara amnya, senang nak tentukan bab berapa yang akan keluar. Dulu, bab yang wajib keluar, maksudnya bab tu memang akan keluar dekat esei. Bab 8. Bab 8, lepas tu, bab 6. Bab 6 adakah tamadun India atau Cina, sir? Tamadun Cina. Tamadun Cina famous. Lepas tu, tamadun Rom ataupun Yunani? Rom. Dah 3. Lagi satu, sir, zaman prasejarah. Zaman prasejarah. Itu antara bab-bab yang kita boleh katakan soalan dia memang biasa keluar. Tapi sekarang ni, dia bagi 2 soalan yang diambil daripada 8 bab. Situ saya kata susah. Tetapi, adakah mustahil? Tidak. Kepada semua para pelajar yang ada pada malam ni, wow! Ramai ya. Pada semua para pelajar, rakyat-rakyat jelata beta pada hari ini, ya, saya nak bagi tahu. Dalam 8 bab, bab 8 mesti keluar exam. Take note everybody. Sesiapa yang memang malas nak baca, tolong bacalah bab 8. Bab 8, saya ulang lagi sekali, adalah bab yang wajib keluar dalam exam. Wajib keluar kat mana, sir? Kalau dia tak keluar dekat sini, dia akan keluar kat sini. Keluar kat antara 2 ni pun, awak dah untung besar. Kenapa pula, sir? Kalau dia keluar kat sini, awak dapat jawab, maksudnya awak dapat 20 markah. Cantik.
disertakan dengan 20 markah kat sini, awak dah lulus. You get it not? Kalau dia tak keluar kat sini, dia akan keluar kat sini. Tapi dia takkan jadi 20 markah. Dia akan jadi paling tidak pun 12 ataupun 13 markah. Well, at least it's better than 0, betul? Belum campur dengan subjektif. Saya cakap terus terang kepada yang tanya saya, kenapa soalan yang saya bagi tak ada soalan objektif? Sebab bagi saya, soalan objektif adalah soalan paling susah. Kenapa soalan objektif paling susah? Sedangkan semua orang cakap soalan objektif lah paling senang. Sebab soalan objektif, godaan syaitannya lebih tinggi. Godaan syaitan bukan random. Sebab apa? Bila dah jawab soalan to be, akan ada suara yang ketiga membisikkan di dalam kepala. Kau pasti ke jawapan dia B? Cuba kau jeling kawan kau kat sebelah. Tak pun. Cuba kau jeling Kak Ain kat sebelah. Ain ini tidak ada kaitan dengan mana-mana pelajar di dalam kelas ni. Cuba tengok Kak Ain. Kita pun terjeling. Ain jawab D lah. Padahal awak tengah jawab soalan 2. Ain tengah jawab soalan 5. Memanglah 5 tu D. Yang awak pergi ikut dia nak buat apa? Itu jadi masalahnya. Betul tak? Betul tak? Pernah berlaku atau tidak? Kenapa? Sebab tu saya kata. Subjektif dengan esei adalah antara soalan yang paling senang. Paling senang lagi esei. Sorry ya, paling senang subjektif lah. Jujur ya, paling senang subjektif lah. Dia agak tough sikit. Tapi paling susah adalah objektif. Bagi saya lah, terpulang kepada awak semua. Kepada yang kata, mana ada subjektif, objektif tu senang. Saya nak tanya satu soalan yang cakap senang. Dapat 20 markah? Dapat? Paling-paling pun 18 je. So, susah tu. Tapi saya esei tak pernah dapat markah. Saya tak pernah esei dapat 20 markah. Awak tak belajar lagi dengan saya? Kan? Betul tak? Awak tak belajar lagi dengan saya? Belajar dengan saya daripada awal tahun. InsyaAllah, mudah. Tapi adakah ia terlambat? Tidak lagi. InsyaAllah, saya cuba sedaya upaya saya. Jadi hari ini kita tengok. Kita dah faham kat sini. Faham kat sini. Jadi sebelum kita nak menjawab, awak macam saya katakan tadi, awak tak belajar dengan saya. Sir, janganlah memperlekehkan kami. Saya bukan memperlekehkan awak. Saya tidak memperlekehkan awak untuk pengetahuan awak. Sir, format ni masuk time final exam ke? Sebab tu saya cakap di awal kelas. Awak jangan tanya cikgu awak, cikgu bab apa yang akan masuk. Tanya cikgu awak format peperiksaan yang akan digunakan. Itu paling penting. Sir, asrama, sir macam mana nak masuk? Awal tahun ada? Hari tu kita ada buat seminar lagi waktu budak asrama cuti. Tak tahu. Tak adalah. Janganlah risau. Apa nak ditakutkan? Saya duduk asrama. Saya tanya awak, memanglah awak tak belajar dengan saya lagi. Sekarang ni awak tengah buat apa? Tengah menonton movie ke? Tak kan? Jadi, apa yang saya nak ajar ni, hadamkan betul-betul. Okay. First time macam mana? Yang first time, untungnya. Awak tak tahu budak kelas biasa, apa sengsara dia orang. Custom sedia ada macam-macam. Okay? Luculah, sir. Terima kasih. Saya tahu saya kelakar. Isi saya bercakap macam ni. Okay. Jadi, untuk awak menjawab soalan subjektif dan juga esei, dalam kelas dengan saya ada menggunakan satu kaedah yang saya cipta lah. Okay. Yang kita panggil sebagai kaedah set. Kan. Dia kata kaedah set. Bunyi macam gempak kan? Sebenarnya tak. Sebab apa? Kaedah ni sama dengan semua cikgu, cuma saya letak nama supaya saya nampak macam power. Macam tu lah. Macam nasi goreng kampung meletup. Meletup kampung tu. Kan? Padahal nasi goreng kampung. Cuba letak kaedah set. Cuma penggunaan kaedah set ni saya akan bimbing kepada awak semua insya-Allah sepanjang ilmu free ini dan awak boleh tengok. Kaedah set. Kaedah set ni ada 3 komponen penting. Okey, kaedah set ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah set itu terdiri daripada point, terdiri daripada huraian, terdiri daripada cerita ataupun contoh.
Ketiga-tiga kaedah ini, ketiga-tiga benda ni bila awak tulis di dalam peperiksaan, ada maksudnya dalam jawapan awak tu ada tiga-tiga ni, kita akan panggil dia sebagai satu set. Kan ada sekolah kan ada isi. Jangan tulis point. Tulis isi, cikgu. Isi bahasa Inggeris point. Okay? Jangan letak cerita, letak contoh. Cikgu, kadang-kadang contoh tu kita bagi dalam bentuk cerita. Dia tak berlaku kat Malaysia, dia berlaku kat Malaysia. Malaysia, Melision. Malaysia tu apa? Negara fantasi. Sekati saya lah. Siapa cipta negara fantasi tersebut? Saya. So, tak payah nak bisik-bisik. Tak ada kaitan dengan mana-mana negara yang wujud di dalam muka bumi ini. Okay. Yang tu yang pertama. Yang keduanya, komponen yang kedua. Okay. Komponen yang kedua adalah berapa set nak bagi. Berapa set nak bagi. Yang ini kita akan bergantung kepada apa? Kita akan bergantung kepada markah. Ada soalan yang 2 markah, ada soalan 3 markah, ada soalan 4 markah, ada soalan 5 markah, ada soalan 6 markah, ada soalan 7 markah, ada soalan 8 markah. Dan awak boleh buatlah sampai berapa pun. Okay. Bila kita cakap pasal 2 markah, biasanya kita akan bagi 1 set, 3 markah kita akan bagi 2 set, 4 markah kita akan bagi 2 set, 5 markah kita akan bagi 3 set, 6 markah kita akan bagi 3 set, 7 markah 4 set, 8 markah 4 set, 9 markah 5 set, 10 markah 5 set. Settle. Kenapa saya tak buat sampai 10? Sebab paling tinggi dalam peperiksaan 8 markah. Itu paling biasa. The most common one adalah 8 markah. Dekat mana? Esei. Esei tak banyak soalan tau. Esei ada 3 soalan je. Bukan 1 je. Satu soalan tu dia ada 3 cabang. Soalan A, soalan B, soalan C. A biasanya 6 markah, B biasanya 6 markah, C biasanya 8 markah. Ataupun A biasanya 8 markah, A biasanya 6 markah, B biasanya, A biasanya 4 markah, B 8 markah, 8 markah. Itu paling common. Biasanya 6, 6, 8 ataupun 4, 8, 8. Jarang lebih daripada macam tu. Maksudnya 3 soalan je. Kalau 3 soalan, abang kakak, dia sebab tu saya kata faham format, faham senang. Kenapa? Katakanlah bab 8. 3 soalan takkan datang daripada satu subtopik. Mesti datang daripada berapa subtopik? 3. 8.1, 8, contoh 8.2, 8.3, 8.4. Oh. Sir, saya punya 448. Mana boleh? Mana boleh 4, 4, 8? Kalau 4, 4 baru 8. Tambah 8 baru 16. Mana lagi 4? Dia mesti 20 markah. Itu yang susah, sir. 3 soalan susah dapat markah. Mana ada? Mana ada? Kalau awak dah tahu, lah. Soalan bab 8. Dia akan keluar 8.1. Akan keluar 8.2. Akan keluar 8.3. Oh, begitu. Tak percaya? Kita tengok kat atas ni. Contoh, soalan 4. Tamadun Islam. Tamadun Islam memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ekonomi. Jelaskan amalan ekonomi yang disarankan oleh Islam. Ini berapa? 8.2. Ini berapa? Ini dekat 8.3. Ini ada berapa? Ini 8.2. Tak ada masalah. Cukai. Oh, begitu. Azan. Memanglah Azan. Kenapa bukan awak yang cakap, saya? Oh, nak kena diam. Tak ada masalah, Kak. Kita bukan buat benda-benda macam hadirat. Bukan macam tu. Kita tengah menuntut ilmu. So, benda tu tak ada masalah. Teman dah ngajar 8 tahun. Dah 9 tahun dah teman ngajar. Teman dah rujuk dengan ustaz tu imam apa semua. Ya. Janganlah marah. Mana ada marah. Okey. Kepada yang tidak mengenali diri ini, saya ni bercakap memang macam ni tau. Awak jangan terasa. Saya bukan robot tau, saya manusia. Manusia kalau bercakap ada intonasi. Penuh dengan perasaan. Ya? Okey. Suara cikgu macam garang.
Sekarang kalau saya cakap pelan-pelan sekarang, awak cakap cikgu kuat sikit boleh? Cikgu semangat sikit boleh? Bila saya cakap semangat pula kan korang kata, cikgu perlahan sikit boleh? Korang nak apa sebenarnya? Ha? Nak apa? Macam tu kan? Sederhana boleh. Nak sederhana boleh, tak ada masalah. Jadi kita dah selesai kat sini. Lepas tu sekarang kita nak tengok komponen yang ketiga. Kepada yang kenal saya kan, bukan tak faham, biasalah. Dah baru. Betul tak? Betul tak Mia? Kan? Betul Hasha? Okay, betul Firdaus? Aziz Zikri, betul Ni yang saya sebut ni yang nama saya kenal lah. Betul tak Amsyar Danish? Dia terkejut macam, terkejut kita. Cikgu ni garang betul. Macam tu kan. Tak payah sebut, malas sebut Zahin. Tu dah sebut dah lah. Okay. Azri Ryan, betul lah Azri Ryan. Kita orang dalam kelas siap main goreng pisang, dah lah kalah. Kita teruskan yang ketiga. Yang ketiga pula komponen adalah tentang penggunaan. Okay, kita nak tengok tentang penggunaan set di bahagian. Sir, dah setengah jam sir, baru kat sini ke sir? Bila nak buat latihan? Oh, lupa nak bagi tahu. Awak ingat semua ni kita nak buat hari ni ya? Tak. Tidak. Yang akan datang kita sambung lah. Oh, sedap. Saya akan bagi jawapan tak? Tidak sama sekali. Penggunaan set di bahagian. Yang pertama kita ada point, kita ada huraian, kita ada C square. Kenapa kita panggil C square? C. Okay. Untuk pada bahagian subjektif, pada bahagian subjektif, awak kena tahu bahawasanya kita galakkan untuk awak tulis point, huraian. Ataupun awak juga boleh tulis point tambah dengan contoh. Ataupun awak juga boleh tulis point tambah huraian tambah contoh. Tetapi, dengar baik-baik, tetapi yang saya galakkan untuk awak semua buat adalah dua ini sahaja. Saya tak galakkan pada subjektif awak tulis ketiga-tiga sekali. Kenapa? Sebab kalau awak tulis ketiga-tiga, saya risau jawapan awak akan jadi terlalu panjang. Sir, bukankah tulis jawapan panjang tu bagus? Memang bagus kalau dia adalah bahasa Melayu. Tapi dalam sejarah, kalau awak tulis terlalu panjang, maksudnya risiko untuk awak dapat markah yang sangat kurang ataupun risiko untuk salah adalah sangat-sangat tinggi. Boleh Sir, saya tak faham. Okey. Maknanya nanti kita akan tengok Naura jadi kita akan tengok macam mana apa maksud point huraian contoh. Okey, point contoh macam mana? Sir, C square tu apa? Cerita contoh. Okey, itu untuk bahagian subjektif. Untuk bahagian esei pula, saya galakkan awak buat point, huraian tambah dengan contoh, ataupun awak juga boleh buat point, huraian, ataupun awak boleh buat point, contoh. Tetapi untuk bahagian esei, saya paling galakkan awak buat ini sahaja. Saya tak galakkan awak buat dua ini. Kenapa saya tak galakkan buat dua ni, sir? Sebab awak perlu banyak membaca. Okey. Sir, saya tak faham sangat huraian macam mana. Sabar. Saya kata sabar. Bawa tenang. Kan? Tak ada benda nak rushing. Ikut je flow saya. You will understand later on. Okey. Sampai sini. Okey. So, sampai sini faham Sampai sini dah salin Okey, dah? Okey. So, P tu apa? Point, huraian, C square. Okey. Alright. Ketiga. Sebab tu kena fokus pada saya. Okey. Fokus pada saya. Okey. Settle dekat sini. Sekarang kita tengok yang ketiga. Yang perkara ketiga yang kita nak membicarakan kat sini adalah apabila kita nak buat jawapan untuk subjektif dan juga esei. Biasanya kita akan tulis pendahuluan. Betul? Kita akan buat pendahuluan. Jom kita tanya. Assalamualaikum, apa khabar? Apa khabar? Hello, sir. Alhamdulillah, sihat. Itu kat belakang tu memang kat kedai jual tilam ke apa? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kita tanya.
Ignore je. Orang lain pakai tilam kowe tau. Dia tinggi. Bukan aspek tilam. Ramai sangat adik-beradik tu. Ramai sangat adik-beradik kalau seorang satu tilam. Okay. Saya nak tanya awak. Zahin, saya nak tanya awak. Okay. Pendahuluan, wajib atau tidak? Wajib. Sebab apa? Tak tahulah, tapi awak rasa wajib lah. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Zahin. Kita tanya Fahim lah. Nama dia juga kan? Fahrin. Fahrin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendahuluan, wajib atau tidak? Tak. Sebab? Tak ada markah. Yes. Pendahuluan sebenarnya untuk pengangkatan awak, dia tidak wajib. Tetapi digalakkan. Faham Dia tak wajib tetapi digalakkan. Dan pendahuluan ni kenapa dia tak wajib? Sebab dia tiada markah. Tapi cikgu saya kata pendahuluan ada kena wajib buat. Tak. Ni untuk subjektif ke esei. Dua-dua tak wajib. Pergilah sampai level SPM pun pendahuluan tak wajib. Sebab dia tak ada markah. Maksudnya bolehlah saya terus letak jawapan. Boleh. Tapi kena ingat. Ada jawapan yang digalakkan kita tulis. Itu untuk esei ataupun subjektif. Saya cakap untuk kedua-duanya. Untuk subjektif dan juga esei, tidak wajib untuk awak tulis pendahuluan. Maksud, gitu. Ya. Yes. Sebab itu saya ada 2 jenis pendahuluan. Saya selalu ajar kepada student, ada 2 jenis pendahuluan. Ada 2 jenis. Okay? Hasha, apa yang jenis yang pertama, Hasha? Kita panggil sebagai apa? Yang pertama, pendahuluan selamat. Selamat. Yang kedua? Yang kedua, pendahuluan power. Pendahuluan power. Selamat tu maksudnya apa, Hasha? Selamat tu ambil daripada soalan. Awak ambil daripada soalan. Ambil daripada soalan. Betul? Yang power ni pula? Apa? Kena buat dengan apa? Ni mesti tak pernah main charade. Kembangkan. Kembangkan. Kembangkan apa, Hasha? Soalan. Baik dia jawab soalan. Aku dah cakap kembangkan perut, memang teruk akan dia belasah. Okey? Itu dia. Ingatkan besarkan tadi. Tak. Saya sebenarnya kurus je. Cuma tadi tu saya ke depan. Kenapa? Itu kan semua konten tuan-tuan. Kembangkan soalan. Boleh bagi contoh? Boleh. Ada kawan awak tanya tadi soalan. Dia tanya, macam mana kita nak tahu soalan tu perlukan huraian atau perlukan pendahuluan ataupun tidak? Saya kata tak ada. Dia tak ada macam contoh-contoh soalan. Katakanlah macam contoh, awak tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia kata kat sini, okey, terangkan kaedah yang digunakan untuk membuat penyelidikan sejarah di kawasan tersebut. 2 markah. Boleh tak awak letak antara kaedah yang digunakan untuk membuat penyelidikan sejarah di kawasan Candi Lembah Bujang ialah apa? Boleh? Tak nak letak? Boleh, tak ada masalah. Tak nak letak pendahuluan? Boleh, tak nak letak pun boleh. Tak ada masalah. Kalau soalan subjektif kita bagi poin, kena kurang markah ke? Bagus soalan daripada Elina Elisha. Okey, kita tengok dulu. Okey, sampai sini faham Ada 2 jenis.
Tanpa melengahkan masa, kita terus pergi pada soalan pada muka surat yang pertama, iaitu bahagian B. Okey. Sebelum saya jawab soalan daripada Elisha, kita tengok dulu bahagian B itu apa. Okey. Untuk pengetahuan semua, bahagian B ni soalannya straightforward. Soalannya straightforward. Apa maksud straightforward, sir? Ada makna, Ada. Maksudnya apa? Maksudnya, dia tanya, awak jawab. Dia tanya, awak jawab. Awak jawab terus. Maksudnya, tak perlu bagi huraian. Sangat. Saya tak faham. Contoh macam ni. Saya tanya awak. Tadi, contohlah biasa awak balik rumah kan, mak awak tanya. Tadi pergi mana? Pergi sekolah. Oh, ataupun mak tanya, kamu daripada mana? Daripada sekolah. Itu subjektif. Kalau soalan esei macam mana? Kamu daripada mana? Oh, daripada rumah Siti. Sebelum tu kakak pergi rumah Alia. Sebelum daripada rumah Alia, kakak daripada sekolah. Tetapi macam saya katakan tadi, menggunakan kaedah set adalah digalakkan untuk bahagian subjektif, sama ada awak bagi huraian ataupun awak bagi contoh untuk sokong awak punya point. Faham tak? Okey. Yang tak faham, tak ada masalah. Saya, untuk pengetahuan awak semua, bila dapat soalan, dengar baik-baik. Bila dapat je soalan, saya akan fahamkan soalan. Ini kaedah. Saya jawab semua ni kaedah. Saya suka ambil daripada, bermula daripada 2 tahun lepas kot. Saya suka ambil satu ayat daripada Ustaz Azhar Idrus. Dia kata apa? Ketika dia nak jawab soalan, dia kata, faham soalan, faham jawapan. Faham soalan, faham jawapan. Jadi macam mana cara nak fahamkan soalan? Awak kena tahu, bukan semua orang kat dalam ni adalah pelajar-pelajar yang expert bahasa Melayu. Ada pelajar-pelajar yang dia lemah bahasa Melayu. Why? Because bahasa Melayu is not their mother tongue. It's not the most frequent language that they use and in their daily life. Satu-satunya cikgu sejarah geografi boleh DLP. Ya? Saya rasa Kementerian Pendidikan, saya nak sarankan lah, boleh tak buat sejarah geografi tu buat dalam DLP. Baru gempak sikit. Kan? Boring lah cik bahasa Melayu lah. Kan? Betul tak? So, if you are a little bit weak in bahasa, what you can do is you simplify the question. Okay? Awak mudahkan soalan. So, macam mana cara nak mudahkan soalan? Cara nak mudahkan soalan adalah dengan you find a certain word and you elaborate. Yeah? You get what I mean, yeah? You get what I mean? Awak translate bahasa Melayu. Okay. Ni. Awak cari mana-mana perkataan dan awak kembangkan ataupun huraikan. Faham? Tak faham? Macam contoh macam ni. Gambar berikut menunjukkan candi Lembah Bujang yang dijumpai di Lembah Bujang, Kedah. Maksudnya Lembah Bujang ni tempat, betul. Candi tu apa? Candi, untuk pengetahuan awak, dia adalah tempat berkumpul ataupun tempat ibadat. Kita conteng. Okay? Kita contengkan soalan tersebut. Oh,
So bila awak tengok gambar tersebut menunjukkan tempat berkumpul ataupun tempat semayang. Ni agama apa? Agama Buddha. Bukan. Ni agama Hindu bang. Candi agama Hindu. Bukan Cina ke? Bukan. Okey. Agama Buddha, sebenarnya kalau belajar sejarah, agama Buddha ni adalah cabang daripada agama Hindu. Tu kena belajar tu dalam lagi ya. Okey, so kita okey. Lepas tu tengok soalan. Soalan dia bagi berapa markah? Dia bagi 2 markah. 2 markah maksudnya berapa set? 2 markah bersamaan satu set. Okey, 2 markah, 1 set. Bila dia kata 1 set, okey, sebelum tu saya tunjukkan dulu. Ni saya highlightkan begini. Saya highlightkan warna biru. Saya highlightkan warna merah. Warna biru, highlight warna kuning maksudnya merujuk kepada, highlight warna kuning ni adalah point. Highlight warna biru adalah huraian. Highlight warna merah adalah C-square. So maksudnya mana-mana jawapan sekejap lagi kita akan tunjukkan begitu. Okey, saya akan highlightkan kepada awak. Okey. Pertama sekali, ini adalah sumber primer ke sekunder? Sumber primer. Betul tak? Dia belum diolah, dia masih dalam keadaan asal. Jadi macam mana kita nak mengkaji, membuat penyelidikan, nak buat kajian dekat tempat tersebut? Kita menggunakan kaedah temu bual ke? Adakah kita menggunakan kaedah temu bual? Tidak. Kita, yes, very good. Kita menggunakan kaedah arkeologi. Ini sahaja. Jika awak tulis ini, awak dapat 1 markah. Kalau nak buat dengan pendahuluan, boleh. Kaedah yang digunakan untuk membuat penyelidikan sejarah di kawasan Candi Lembah Bujang ialah kaedah arkeologi. Baru dapat poin. So, macam mana nak dapat 2 markah? Awak kena bagi tahu kaedah arkeologi ini apa? Kaedah arkeologi itu apa? Awak pun tambah. Iaitu cari, gali. Ni dia. Mana 1 poin? Ini adalah poin. Mana huraian? Ini huraian. Segitu je. Ya, tulis macam ni, 2 markah. 2 markah. Dan awak semua, abang kakak, dengar baik-baik. Satu lagi kesilapan para pelajar adalah dia terpengaruh dengan garisan. Siapa kat sini bila nampak garisan tu panjang, dia ingat jawapan pun panjang. Jangan mudah terpedaya dengan garisan yang berlambak-lambak. Jangan. Ini je jawapan dia. Kalau awak nak kata saya membohong awak, jika awak buka nota yang terdapat dalam buku teks, dia sudah pun menyatakan perkara tersebut. Mana? Sejarah bab 1. Mana? Ni jawapan dia. Nampak? Ni. Kaedah ekologi itu apa? Kaedah saintifik. Tapi cikgu saya kata kena tulis kaedah saintifik. Kaedah saintifik tu macam mana? Cari gali ataupun ekskavasi. Kalau cikgu awak cakap, kalau awak tulis cari gali, salah. Yang raise hand ni kenapa? Nak saya tanya soalan ke? Nak saya unmute? Terus letak tangan awak tak jadi. Hilang soalan ni. Baru tanya terus faham. Jangan cabar Iman. Saya ni tak takut. Jangan cabar. Okey. Boleh faham? Maknanya kalau awak tulis kaedah saintifik betul tak, sir? Betul.
Kalau saya tulis cari gali, betul tak? Betul. Kalau saya tulis ekskavasi, betul tak? Betul. Kenapa? Sebab dalam buku teks. Kalau cikgu awak kata, jawapan awak betul, tapi awak tulis cari gali, itu salah. Cikgu, baca balik buku teks. Tengok. Pergi baca buku teks. Bukan cikgu kat Malaysia, cikgu kat Malaysia. Nampak? Okey. So, kenapa tak baca soalan saya? Awak jangan salah faham tau bang, kakak. Dekat dalam kelas ni, ada 410 orang. Ada 412. Tolaklah MC Plus dan sebagainya. Awak ingat mesej awak tu dia tunggu ke kat situ? Bukan awak seorang hantar soalan tu. Bersepah-sepah hantar soalan. Jadi kalau saya tak dapat tengok, saya tak reply soalan awak, awak tolong hantar. Janganlah spam banyak kali. Okey, cikgu saya ada soalan. Silakan terus bagi. Ya? Yeah? Kenapa? Yang tanya kenapa nama lain sekolah setidur 22 jam sehari ke? Itu saya jawab. Habis kelas nanti saya jawab. Okey, boleh faham kat sini? Kalaulah ini adalah point, kalau ini adalah point, tengok baik-baik. Ini adalah point, ini adalah huraian, ini adalah huraian, ini adalah huraian. Contohnya yang mana, sir? Yang ini. Mencari maklumat daripada bahan-bahan tinggalan sejarah seperti fosil, tembika, bahan logam dan binaan. Candi tadi yang mana satu? Fosil, tembika, bahan logam ataupun binaan? Binaan kan? Binaan. Ambil binaan cukup. Tak nak bagi semua, tak ada masalah. Itu je. Maksudnya macam mana kita nak buat ayat? Kaedah arkeologi iaitu cari gali bagi mendapatkan maklumat daripada bahan-bahan tinggalan sejarah seperti ni. Dapat 2 markah. Kalau tulis yang tulis tadi dapat tak 2 markah? Ya, dapat 2 markah. Kalau tulis jawapan penuh pasal kedah arkeologi tu, kaedah arkeologi tu dikira betul juga. Betul? Kalau awak tulis sampai sini pun tetap dapat 2 markah. Dia takkan dapat 3 markah. Tapi kalau saya tulis kaedah arkeologi sahaja, 1 sahaja. 1 sahaja. Okey. Boleh faham? Kalau tak tulis contoh, tak apa kan? Sebab itu tadi, saya tunjuk kat awak semua macam mana. Cara menjawab subjektif macam mana. Awak boleh bagi point tambah huraian. Kalau awak tak nak tulis cari gali, awak bagi contoh. Awak cakaplah kaedah arkeologi, iaitu mendapatkan maklumat daripada bahan-bahan tinggalan sejarah. Seperti apa? Seperti fosil dan binaan. Oh, 2 boleh, sir? Boleh, tak payah tulis semua. Contoh, minimum 1. Maksimum 3. Tak payah lebih-lebih. Jangan tulis dan lain-lain. Kalau tulis cari gali je. Cari gali tu kan huraian. Boleh ke tidak? Boleh. Faham tak tadi? Kalau awak tulis ketiga-tiga, jawapan tadi panjang tak? Panjang. Dah, faham? Kalau huraian pendek, dapat markah juga ke, sir? Siapa kata kat awak huraian kena panjang? Siapa ngajar? Maaf ya, bukan bunyi tu nampak macam kasar, tapi tak. Siapa yang mengajar anda semua bahawasanya huraian mesti panjang? Ni bukan BM kak. Ni sejarah. Boleh? Okey, lagi satu saya nak pesan. Tolong bila jawab soalan subjektif ataupun esei, jangan sesekali tulis dalam bentuk point kalau dia tak bagi. Dia tak bagi. Maksud saya, kalau dia ada tulis 1, dia ada tulis 2, dia ada tulis 3 macam ni, baru awak boleh jawab dalam bentuk point. Kalau dia tak bagi, maksudnya benda tu macam ni saja. Jangan sesekali awak yang pergi letak dalam bentuk point. Kenapa, sir? Sesiapa yang menulis jawapan dalam bentuk point, maka ada 2 kebarangkalian. Ada 3. Pertama, penanda kertas, dia okey. Dia terima jawapan awak. Itu yang pertama. Tapi yang kebiasaannya berlaku adalah antara 2 ini, iaitu penanda kertas akan potong markah awak separuh. Kalau jawapan awak betul, awak akan dapat 1 sahaja.
Tapi awak tulis dalam bentuk point, awak akan dapat 1 saja. Yang ketiga, penanda kertas akan salahkan semua terus. Okay. Tapi cikgu saya kata boleh je buat. Memanglah. Cikgu memang cakap boleh je buat untuk mudahkan anak murid. Saya bukan bercakap mengikut suka hati. Saya bercakap, dengar baik-baik semua orang, kepada mereka yang mempersoalkan kredibiliti saya sebagai guru tuition. Untuk pengetahuan awak, saya dapat semua maklumat ini bukan daripada duduk bawah air terjun. Faham I'm not being sarcastic This is not sarcastism. This is not sarcastic. This is the truth. Saya bukan duduk bawah payung terjun, bukan jumpa bomoh. Saya dapat panduan ini adalah daripada Kementerian Pendidikan dan juga saya bukan dah double confirm. Memang awak pergilah tanya mana-mana penanda kertas sampai peringkat SPM pun point form tidak diterima. Tak diterima. Pembuat buku, tag, penanda kertas, semua tu cakap. Dan saya pernah jadi cikgu sekolah. Jadi memang tahulah. Faham? Cikgu saya dulu pernah soalan dia minta ciri-ciri, dia kata boleh letak. Kalau dia letak, macam saya katakan tadi, kalau soalan tu dia ada nyatakan 1, 2, 3, boleh tak letak dalam bentuk point? Boleh. Kalau dia tak bagi, tak boleh. Semarah ke? Mana dia semarah? Okey, sependahuluan tak tulis. Sependahuluan tak tulis, tak kena tolak markah juga ke? Awak nak tahu tak kenapa cikgu suruh buat point? Tak tahu. Cikgu. Hai Cikgu Zamri. Cikgu. Cikgu suruh buat dalam bentuk point sebab dia dapat skema dalam bentuk point. Dia bukan dapat skema dalam bentuk perenggan. Sebab tu dia suruh beri point. Awak tak percaya cakap saya kan? Macam inilah. Tak percaya cakap saya, awak teruskanlah buat point. Teruskanlah. Kebanyakan para pelajar yang buat point, dia tak nak dengar cakap saya tau. Dia bukanlah tak nak dengar cakap saya, dia tak nak terima pandangan saya. Cikgu bukan cikgu sekolah saya. Pula. Bila exam, hari tu pertengahan tahun, dia jawab, dia tulis dalam bentuk point. Sebab apa? Cikgu dia kata boleh tulis dalam bentuk point. Tiba-tiba, dia dapat markah sedikit. Dia tanya cikgu dia. Ni cerita sebenar. Dia tanya cikgu dia, cikgu, kenapa jawapan saya betul tapi cikgu bagi markah saya separuh? Sebab awak tulis dalam bentuk point. Cikgu kata boleh tulis jawapan dalam bentuk point. Memang cikgu kata boleh tulis jawapan dalam bentuk point, tapi itu untuk latihan. Dalam exam awak kena tulis dalam bentuk perenggan. Faham? Tu kaedah dia. Sekolah saya untuk exam akhir tahun bukan cikgu yang tanda je. Itulah masalah dia. Tapi kalau contoh dia tulis dalam bentuk point tapi tiada nombor kat situ, jadi tulis dalam bentuk perenggan boleh ke? Kalau dia suruh tulis dalam bentuk point, maksudnya memang soalan tu dia kata sila buat dalam bentuk point, baru awak boleh buat. Okey? Boleh faham kat situ? Kalau soalan kebat, boleh tak kalau soalan 6 markah saya bagi 6 isi je. Kalau benda tu memang ada 6 isi, memanglah. Ada ke kaedah arkeologi bawah tanah? Ada. Dia kaedah arkeologi ada 2 cabang. Satu bawah tanah, satu lagi dalam dasar air. Dalam air. Okey? Katakanlah awak nak bagi contoh kaedah arkeologi iaitu cari gali di daratan dan juga di dasar air ataupun di dasar sungai atau laut. Boleh? Itu contoh tu. Cari gali di daratan dan di dasar laut ataupun dasar sungai. Atau dasar pasir. Boleh? Dah 10 kali saya tanya. Awak tanya mana? Ada ke kaedah arkeologi bawah tanah? Awak minta lagi sekali, saya mohon maaf kepada siapa yang saya tak respon lagi soalan dia. Bukan saya tak nak respon. Macam saya katakan tadi, ada 400 orang dekat dalam ni.
So, bukan mesej awak je yang datang sekaligus tau. Dia sekali tekan enter, 5-16 orang hantar mesej. Saya ada limit kat situ. Okay, ada limit berapa banyak mata saya boleh cari soalan. Okay. So, kalau soalan esei tak ada limit patah perkataan kan, Zan? Tak ada. Tapi nak buat apa tu buat banyak? Sekarang ambil kan? Okay. Lepas tu, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, dia kata dekat sini, bahan tinggalan sejarah. Kita tengok, fahamkan soalan, faham jawapan. Dia kata bahan tinggalan sejarah di Lembah Bujang patut dipelihara dan dipulihara. Dengar baik-baik. Dia kata kat sini dipelihara dan dipulihara. Setujukah anda dengan penyataan tersebut? Awak setuju ataupun tidak? Kalau setuju, berikan sebab. Kalau tidak setuju, berikan sebab. Okey, sekarang ni awak kena tahu perlu dijaga. Dipelihara maksudnya dijaga. Dipulihara maksudnya dibaiki. Ataupun dibaik pulih. Maknanya bahan-bahan tinggalan sejarah maksudnya macam tadilah, candi tadi. Patut kita jaga dan patut untuk kita pelihara. Patut kita baiki. Okey? Setuju atau tidak? Okey, ada yang kata saya tak setuju sebab dia bukan agama Islam. La haula wala quwata illa billahil azim. Ceteknya ilmu agama awak. Janganlah macam tu. Islam tidak mengajar begitu. Pergi belajar balik Sayyidina Umar Al-Khattab, sahabat Nabi yang Nabi jamin syurga. Sampai dekat Mesir, Mesir ke Palestin? Tak silap saya. Mesir tak silap saya. Ada Mesir. Dia pergi kat Mesir, dia ada gereja. Gereja tempat Nabi Isa. Gereja Nabi Isa kat situ. Bukanlah Nabi Isa tu gereja. Tak ada sebuah gereja dibina di tempat kelahiran Nabi Isa. Sayyidina Umar, dia tak semayang kat dalam gereja. Dia semayang kat luar gereja. Kenapa? Sebab tempat Sayyidina Umar semayang tu, masyarakat Islam dirikan apa? Masjid. Sebab tu dekat situ ada Masjid Umar Al-Khattab. Kalaulah Sayyidina Umar, para pengkaji sejarah kata, kalaulah Sayyidina Umar semayang kat dalam gereja, apa berlaku? Dirobohkannya gereja tu. Bukan Sayyidina Umar. Orang Islam akan robohkan. Bagi apa? Bagi meraihkan tempat itu, tempat Sayyidina Umar solat. Nampaklah. Sayyidina Umar pun tak buat macam tu. Even Nabi Muhammad SAW sampai kat Madinah, ada tak Nabi Muhammad kata, robohkan ke semua rumah ibadat orang-orang bukan Islam? Tak ada. Sebab itu keluar ayat dalam surah Qul ya ayyuhal kafirun. Engkau dengan agama engkau, aku dengan agama aku. Itu untung belajar sejarah. Kita kena kaji, kita kena faham. Kita tak kata, oh ni tinggalan ni. Apa kata kalau kita pergi kat sana sebagai umat Islam? Boleh tak kita pergi? Ya Allah, ya Tuhanku, untungnya aku lahir sebagai seorang Islam. Nampak tak? Kita pergi dekat sana, kita menginsafi, kita bersyukur. Sebab apa? Kita lahir sebagai orang Islam. Supaya kita jadi hamba yang lebih baik. Betul tak? So, apa maksud kesinambungan? Kesinambungan merujuk kepada keberterusan. Maksudnya daripada A, sambungan dia adalah B. Okey? Jadi, bila kita katakan ni, jadi awak setuju atau tidak? Macam saya kata setuju. Setuju. Tak payah, saya bersetuju dengan pernyataan di atas. Tak payah, tak apa. Terus letak setuju. Untuk pengetahuan awak, kalau awak letak setuju, tak ada markah. Saya letak tak setuju, ada markah tak rasa? Tak ada. Ni saya cakap berdasarkan skema penandaan. Kat sini untuk soalan ni dia tak ada. Sebab apa? Jawapan awak yang 4 markah ni adalah untuk penjelasan ini. Baru dapat markah. Bila kita nak bagi kat sini, awak pun bagi tahulah. Kenapa kita kena jaga? Senang je. Terus tulis. Setuju. Supaya dapat dikekalkan untuk
Untuk siapa? Very good. Untuk generasi akan datang. Generasi akan datang. Dah. Mana point dia, sir? Ni. Dapat dikekalkan. Yang belakang ni huraian. Dapat dikekalkan untuk generasi akan datang. Bagi yang kedua. Okey, yang kedua adalah supaya dapat menarik minat ataupun letaklah penanda wacana. Boleh tak letak penanda? Boleh. Selain itu, letak penanda wacana. Selain itu, tapak bersejarah, tapak bersejarah ini dapat, dapat apa? Dapat dijadikan very good, dijadikan sebagai tapak pelancongan. Pelancongan, okey, bagi menarik lebih ramai pelancong dari dalam dan luar negara. Mana point dia, sir? Ini point dia. Dijadikan sebagai tapak pelancongan. Huraian dia untuk apa? Untuk menarik lebih ramai pelancong. Daripada mana? Daripada dalam dan luar negara. Itu kaedah dia. Selepas ayat itulah bersejarah ini dapat dijadikan. Nampak? Okey? Itu je, sir. Sorry typo, tak ada masalah. Tulis macam ni je. Oh, macam ni je. Ya, dan ada setengah juga kita boleh katakan sebagai dari dalam dan luar negara ni adalah sebagai huraian juga. Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Buat je bagi contoh boleh. Kalau nak stop kat sini boleh tak? Boleh? Boleh? So, kalau banyak dapat extra markah ke? Tak. Tidak. Okey? Faham Untuk pengetahuan semua, kelas dengan MC Plus ni jarang tau on time. So, sebagai apa tu? Sebagai tapak pelancongan. Berapa markah ni, sir? Tulis ini sampai sini dapat 4 markah. Okey? Jangan lupa anda ada bersama dengan saya lagi pada esok pagi 11.30 pagi. 11.30 pagi awak ada form 1 geografi dengan saya. Ya ke? Kan? Esok kan? 11.30 pagi kan? Jangan lupa. Sir, tadi saya kurang dengar soalan wajib, lepas tu pasti keluar. Bab apa? Baca bab 8. Sir, kalau ada dua-dua dipelihara dan juga dipelihara, Allah laju berbenar. Sir, kalau ada dua dipelihara dan juga dipelihara, boleh ke kalau kita buat dipelihara tu setuju dan dipelihara tu tak setuju? Terpulang kepada awak. Tapi kena ingat, jawapan awak kena munasabah. Kalau jawapan tak munasabah, cikgu ada hak untuk bagi salah. Okey? So, kalau yang pink tu tak buat tak apa ke? Merah mana ada pink? Tak buat tak ada masalah, tak ada masalah. Ni tak buat dari dalam dan luar negara tak buat, nak buat tak ada masalah. Okey. Cikgu saya cakap kalau 4 markah kena bagi 4 poin. Okey, untuk pengetahuan awak tahu tak cikgu punya penandaan kertas dia dapat macam ni. Dia akan dapat fakta 1, dia akan dapat, cikgu awak akan dapat jawapan macam ni, fakta 1. Fakta 1 huraian 1. Fakta 2 huraian 2. Fakta 3 huraian 3. Fakta 4 huraian 4. Dia akan dapat jawapan macam ni.
Dia akan dapat. Maksudnya yang ini 1 markah, 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 1 markah. Dia akan tengok jawapan awak dekat atas ni. Bila dia semak jawapan awak, yang ini ada tak dia kata dikekalkan, dia ada tak huraian untuk generasi akan datang? Ada tak? Ada, dia akan bagi 1 markah. Lepas tu dia tengok pula nombor 2, dia kata tapak pelancongan. Ada tak? Ada. Dia akan bagi 1 markah. Untuk tarik lebih ramai pelancong, ada tak? Ada. Dapat 1 markah. Dah 3 markah. Lepas tu dia tengok lagi, dapat dikekalkan yang ni. Okey, dapat. Kat sini ada berapa markah? Sini 8 markah. Dekat situ dia akan buat dalam kurungan mana-mana 4. Ataupun dia akan tambah situ, mana-mana yang munasabah. Sebab tu cikgu awak cakap 4 poin, 4 markah untuk 4 poin. Sebab apa? Sebab dia dapat jawapan dalam bentuk 4 poin. Dia bukan dapat jawapan dalam bentuk perenggan. Faham? Itu maknanya. Munasabah tu maksudnya macam mana? Maksudnya jawapan awak tu masuk akal dan boleh diterima. Sebab tu bila awak kata, oh sir, saya tak setuju supaya tempat-tempat agama lain ini dipulihkan. Bagilah sebab. Kenapa? Sebab saya beragama Islam sekian-sekian. Tak boleh. Bayangkan kalau kertas yang tanda kertas awak tu bukan cikgu beragama Islam. Apa perasaan? Kita sebagai orang Islam, jangan kita bercakap macam tu. Sebab apa? Kalau kita bercakap macam tu, boleh tak orang bukan Islam cakap macam tu? Kita jangan baiki masjid. Boleh tak? Boleh. Jadi jangan buat orang begitu. Sebab orang akan buat kita balik. Okey? Sampai kita berjumpa lagi. Tafadhal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye-bye. Sir, cepatnya habis. Sir, yang lain-lain ni macam mana? Nanti ya buat. Sir, doakan saya dapat A+ untuk sejarah untuk exam. Ingat, saya dah bagi tips, saya dah tolong ke mana yang patut, baca. Okey? Okey? Baca. Sir, nak screenshot, senyum sikit. Sorry, salah. Saya nak tengok Hamzah. Hamzah kat luar. Bye. Sir, abang saya kirim salam kembali kepada abang awak. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar. Bye. Sir, kenapa nama sir sekolah sir tidur 22 jam sehari ke? Saya dapat nama koala ini adalah disebabkan kejadian tersebut. Saya ada tidur 24 jam. Lepas tu saya dapat nama tu. Bye. Bye.